Salut! Aujourd'hui, nous allons parler le matériel passé composé. Kemarin sih aku pergi sama teman-teman aku. Tadi siang sih aku udah makan. Nah, itu merupakan salah satu contoh untuk menyatakan hal-hal yang sudah terjadi atau sudah lampau. Nah, teman-teman tahu nggak nih gimana caranya untuk menyatakan hal-hal yang sudah terjadi atau yang ada di masa lampau dalam bahasa Prancis? Maka dari itu, ayo kita sama-sama belajar kosakata yang berkaitan dengan masa lampau. Berikut adalah kosakata waktu pada masa lampau. Contohnya, kemarin, hier, kemarin lusa, avant-hier, kemarin pagi, hier matin, atau le matin dernier, kemarin sore, hier après-midi, atau l'après-midi dernier, kemarin malam, hier soir, atau la nuit dernier. Oke, barusan kita udah sama-sama belajar nih tentang kosakata-kosakata yang bisa kita gunakan untuk menyatakan hal yang udah terjadi di masa lampau. Nah, hal itu akan berkaitan dengan pembahasan pada hari ini. Apa itu passé composé? Passé composé adalah salah satu term dalam bahasa Prancis yang digunakan untuk menyatakan suatu tindakan atau peristiwa yang terjadi yang telah selesai di masa lampau. Untuk membuat passé composé, kita membutuhkan auxiliar être dan avoir. Berikut merupakan konjugasi avoir dan être yang sesuai dengan sujetnya. Nah, bagaimana dengan pembentukan partisipasinya? Jika partisipasi tersebut berakhiran er atau verbernya berakhiran er, maka kita hapus r-nya dan mengubahnya menjadi accent aigu. Nah, selain itu, ada juga verba yang berakhiran bukan er, disebut juga variatif atau tidak beraturan. Apa aja sih verba-verba tersebut dan bagaimana kita membentuknya menjadi partisipasi? Nah, daftarnya bisa kalian lihat di layar. Nah, adapun ketentuan untuk menggunakan auxiliar être dan avoir, terutama untuk auxiliar être yang hanya berlaku untuk pada 14 verba saja. Apa aja sih verbanya? Nah, kalian bisa lihat di sini. Auxiliar être juga melihat siapa pembicaranya, entah itu pembicaranya perempuan atau pembicaranya laki-laki. Jika pembicaranya perempuan, maka kita harus menambahkan pada partisipasinya. Nah, di luar 14 verba tersebut, kita menggunakan auxiliar avoir yang juga tidak melihat siapa itu pembicaranya maupun itu perempuan atau laki-laki. Namun keduanya memiliki kesamaan, yaitu jika subjetnya jamak, maka kita harus menambahkan s di belakang partisipasinya. Kalimat positif merupakan pernyataan atau fakta yang bersifat positif. Untuk strukturnya dalam passé composé dapat dilihat sebagai berikut. Untuk struktur kalimat positif dalam passé composé merupakan sujet, auxiliaire, être atau avoir, participase, dan complément. Contohnya dapat kita lihat sebagai berikut. Hier, il a rangé son bureau merupakan contoh kalimat yang menggunakan auxiliar avoir. Di sini dapat kita lihat il merupakan sujet, a merupakan bentuk konjugasi dari avoir, ranger merupakan partisipasi dari ranger, dan son bureau merupakan complément. Untuk contoh kedua, je suis rentré chez moi merupakan contoh kalimat yang menggunakan auxiliar être. Je merupakan sujet, suis merupakan konjugasi dari être, rentré merupakan partisipasi dari rentré, dan chez moi merupakan complément. Bahasa Prancis
Dalam bahasa Prancis, kalimat negatif disebut dengan la négation. La négation itu digunakan untuk menyatakan ketidaksetujuan terhadap suatu tindakan atau peristiwa. Untuk pola kalimatnya bisa dilihat sebagai berikut. Setelah kami memberikan materi tentang passé composé, bagaimana pendapat kalian terkait materi passé composé? Apakah susah atau enggak? Semoga aja enggak ya. Nah, dalam sesi kali ini kita akan memberikan atau menguji seberapa paham kalian dalam mengubah kalimat menjadi passé composé. Nah, berikut soalnya. Untuk soal nomor 1, lengkapilah kalimat Hier, je allais avec à la plage avec mon ami. Jawaban yang benar adalah Hier, je suis allé avec à la plage avec mon ami. Dikarenakan aller merupakan salah satu dari 14 kosakata yang menggunakan auxiliaire être dan bentuk konjugasi dari je adalah je suis. Untuk soal nomor 2, lengkapilah kalimat Ce matin, tu mangeais avec du pain et du lait. Nah, jawaban yang benar adalah Ce matin, tu as mangé avec du pain et du lait. Karena manger merupakan verba di luar 14 kosakata tersebut, maka menggunakan auxiliaire avoir dan dikonjugasikan dengan sujet tu, maka menjadi tua. Nah, soal ketiga, ubah ke bentuk passé composé. Nous arrivons à Paris. Nah, jawaban yang benar adalah Nous sommes arrivés à Paris. Arrivé termasuk ke dalam 14 verba yang menggunakan être, maka menggunakan nous sommes. Dalam partisipasinya ditambahkan s karena nous merupakan sujet orang pertama jamak. Nah, soal yang terakhir yaitu menerjemahkan. Kemarin malam, ayah saya tidak makan malam. Jawaban yang benar adalah Hier soir, mon père n'a pas dîné. Dîner tidak termasuk dalam 14 verb, maka menggunakan auxiliaire avoir. Karena kalimat tersebut negatif, maka terdapat ne dan pas di dalam. Bagaimana teman-teman semua? Setelah kalian mengerjakan soal-soalnya dan melihat bagaimana pembahasannya terkait soalnya, apakah kalian sudah paham betul tentang penggunaan passé composé? Mulai dari penggunaan auxiliaire avoir dan être-nya dan mengubah kalimat présent menjadi passé composé. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et nous espérons que cette vidéo vous sera utile. Et que vous la comprendrez bien. Au revoir. Wah. Au revoir. Au revoir, à bientôt.